Ada orang bertanya, kalau tak belajar dengan Ustaz Budak, tak belajar dengan Ustaz Muhaizat, nak belajar dengan siapa? Ini pertanyaan keluar daripada orang penonton yang berminat dengan Ustaz Budak dan Ustaz Muhaizat. Jadi saya nak tolong beri jawab. Nak belajar dengan siapa? Siapa yang boleh demo jadikan orang tu sebagai tok guru demo? Sebagai babo demo. Ni yang nak beri penjelasan. Assalamualaikum, salam bahagia adik kakak, pak cik, mak cik, bawa mawa, pak long, mak long, pak angah, mak angah, pak cu, mak cu, tok dan share dan semua ada tengok Laman Kecek Taning di Facebook dan YouTube. Berkaitan dengan nak pilih orang yang boleh jadi guru kita, yang boleh jadi baba kita, ni saya ada pendekatan. Lagu mana? Dalam hidup kita ni sebenarnya semua perkara tu kita boleh belajar. Kita boleh ambil pengetahuan. Kita boleh ambil ilmu daripadanya. Tak kira siapa. Orang baik, orang jahat. Semua mereka ni adalah guru kita juga. Ni kenapa ada tu? Dalam suratul Mu'minun ayat 115, Allah berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa?" Apakah kamu mengira? Tuhan kata deh. Apakah kamu kira bahawa sesungguhnya kami telah menciptakan kamu ini, menjadikan kamu ini hanya main-main, abasa, sia-sia, tak ada arti buat gitu saja kan? Dah. Tuhan menciptakan manusia. Orang tu baik dan orang ni jahat. Orang tu aling, orang ni jahil, orang tu kaya, orang ni miskin. Adalah semuanya ada maksud, ada hikmahnya. Semuanya menjadi pengajaran, semuanya menjadi iktibar kepada kita. Jadi orang baik pun jadi guru kita, orang jahat pun juga jadi guru kita. Tuhan telah menyebut secara jelas di dalam Quran, dalam surah Zariyat ayat 49, wa min kulli syai'in khalaqna zawjain la'allakum tazakkarun. Daripada setiap perkara kami jadikan berpasangan dua, baik dan jahat, tina jatah, buah kelop, ijabi wa salbi dan lain-lain, la'allakum tazakkarun, supaya kamu dapat mengingati, dapat tahu, dapat reti. Kerana you kena ada masa tu dah, kena ada baik, kena ada jahat, barulah kita tahu bahawa apa dia arti kebaikan dan apa arti kejahatan. Membolehkan kita faham, kita tahu rasa kejahatan tu gitu, kejahatan gini. Kerana ada orang jahat-jahat gini lah kita boleh tahu kejahatan. Kalau tidak kita tak akan tahu kejahatan. Banyak kejahatan kalau tak ada orang buat kita tak tahu. Tak tahu secara halus, tak tahu secara dalam, kecuali ada orang buat. Ada orang jahat pergi melakukan perkara tu. Tu deh. Ni kenapa di sini ni. Jadi kita belajar daripada dia, iaitu kita tak ada ambil hak ia nak mai buat dak, tapi kita elok, kita lari jangan buat kejahatan hak ia buat tu. Kita tak ada lari mana. Kejahatan kebaikan tu ada sekali. Deh. Dalam dunia ni gitu. Dalam dunia ni segala-galanya nisbi, segala-galanya relatif. Dua-dua tu akan ada sekali. Jahat dan baik tu ada sekali. Ia ada dekat-dekat semua sekali. So, kalau tak ada dua tu dah, ia punah, ia rosak. Dunia ni perlu dua tu. Perlu benda baik dan benda jahat. Perlu benda negatif dan positif. Perlu benda ijabi dan benda salbi. Perlu ความเป็นบวก dan perlu ความเป็นลบ dalam masyarakat gitu. Dalam perekat lain pula, ada kakak kena faham lah dia, berkaitan dengan hak agama. Kalau tadi saya cakap umum, baik jahat hak umum dia, mana tak ada gisya khusus. Hak ni saya nak kecek secara khusus dalam bab agama. Lagu mana pula? Kita nak faham ajaran-ajaran yang dibawa oleh orang-orang tertentu, bahawa orang tu baik dan orang ni tak baik.
Orang ni lebih betul dan orang tu lebih tak betul. Di kalangan orang yang ngajar agama ni. Ni kena perhati molek-molek adik kakak semua. Kalau demo merupakan orang yang belajar ilmu agama dengan secara mendalam dan tahu membeza di antara hukum Tuhan dan hukum manusia, yakni hukum ulama, hukum fuqaha semua ni ni demo tak ada masalah. Nak belajar dengan ustaz budak pun tak apa. Nak belajar dengan ustaz muhazzab pun tak apa. Nak belajar dengan ustaz mana-mana pun tidak masalah. Tidak jadi masalah. Ustaz Salafi, Wahabi, Tabligh, dakwah apa macam-macam tidak masalah. Tu. Jadi kita boleh belajar daripada semua mereka. Sekiranya anda tu siapa tahap boleh membeza di antara hukum Tuhan, hak ni hukum Tuhan, hak ni hukum Nabi dan hak ni hukum manusia, iaitu ulama dan fuqaha ni. Kalau dia mau pandai setara tu boleh. Kalau dia mau tak pandai, dia mau kena pergi ikut ulama yang berwibawa, yang mu'tabar. Pasal apa? Ulama yang mu'tabar, ulama yang berwibawa ni, ni saya pernah bicara lama dah. Dan pernah tulis dah dalam Mingguan Malaysia, dalam Majalatul Islam tentang ni. Ulama yang patut dia mau pilih, ulama macam mana. Kalau dari rumah kita nak cari ulama macam mana kita boleh ikut. Bukan boleh cari penceramah tak hafal ikon ni mana peringkat tinggi. Kalau dia nak ajari agama yang betul-betul supaya demo tu betul-betul boleh berpegang dengan ulama tu. Siapa dia? Iaitu kena pergi kepada ulama-ulama besar. Kalau rumah kita ulama-ulama besar yang semua iktiraf. Semua orang kita iktiraf akui dia sebagai ulama besar. Kita kena ikut dia. Tu kena ikut dia. Dia sebab kita siapa? Mudah-mudah kita boleh contoh, iaitu Bapa Espanya. Lagi pula kena ikut Majlis Agama Islam. Tu kena ikut Majlis Agama Islam. Dalam peringkat wilayah, Majlis Agama Islam itulah tempat ajaran agama yang baik, yang sesuai dengan kita dalam masyarakat kita. Mari tu Majlis Agama Islam tu. Tu yang kedua. Yang ketiga pula ajaran agama yang dibawa oleh Cula Menteri ataupun Syekhul Islam. Itu yang ketiga yang kita kena ikut, kena dengar molek-molek. Soal lagi pula yang nombor satu, kena pergi cari ulama yang menjadi ahli akademik. Dan Pak kita ada masalah sikit kita nak cari ulama besar yang berwibawa, yang merupakan ahli akademik. Kita tak ada pasal tu. Hak diterima semua dan hak berwibawa, sungguh-sungguh wibawa, tidak berpihak kepada kumpulan, pergerakan dan parti politik. Pak kita memang susah. Tak ada. Tapi di negara-negara lain, negara-negara Arab, negara-negara Islam lain ada. Di Malaysia ada ahli akademik yang tidak berparti dan tidak berpuak. Dia tu wasati, orang yang berfikiran tengah, bersebekat tengah duk. Tu ada di Malaysia, ada Indonesia, ada di Mesir ada, di negara-negara lain ada. Kenapa saya pilih ulama ahli akademik? Sebab golongan ni bukan saja golongan tu ada ilmu PhD, tapi tak cukup sekat tu, tapi dia juga ada karya, pasti ada pongan, pasti ada amal dia sendiri. Lagu mana? Ahli akademik, ulama akademik nak diiktiraf sebagai ulama dalam ahli akademik, di kalangan ahli akademik ni, ia kena ada karya, kena ada pongan, kena ada amal, iaitu merupakan kitab atau buku yang dihasilkan oleh dia. Orang nak jadi ulama ahli akademik ni, ya kena ada buku, kena ada kitab. Bukan pasal camah tak ada. Ulama ahli akademik ni ya kena ada buku. Dan buku dia ni akan dinilai oleh universiti yang dia duduk tu sendiri. Lagu mana? Gitu gini. Ada ke tak? Mana standard
akademi ataupun piawaian akademi yang sesuai buku Hayawan tu. Tu bukan satu buku, ada banyak buku pula. Semakin banyak buku, semakin banyak kajian lah dia buat. Dan apabila semakin banyak kajian, semakin luaslah dia dalam pandangan agama. Ni ulama ni hak dia mau kena pegang. Ulama ni hak dah mau kena ikut. Ni adik-adik semua. Ni nombor satu deh. Ulama akademik ini adalah nombor satu. Bukan pasal ceramah sampai bertiau ni tak. Bukan gula keban ni tak deh. Gula keban ni dia baca hadis 2-3 hadis duk agama dah kita ya. Tapi ulama ahli akademik tak. Satu-satu isu yang buat-buat tu dia kaji dengan baik dan dijawab. Kalau ada kemuskilan, kalau ada masalah yang ditimbulkan oleh masyarakat, dia akan menjawab dengan cara yang baik, dengan secara ilmiah, bukan dengan secara pelawak, secara bahaung, secara nakal, secara macam-macam lah. Seperti dibuat oleh penceramah-penceramah burung gemala kebah, penceramah-ceramah bulu tiung. Tak serupa tu. Tapi seperti saya kata tadi, kalaulah baba kita ataupun tuan guru kita seperti baba Espanyol tu pun hebat dah. Kalau demo tengok apa yang baba Espanyol memberi penjelasan mengenai isu-isu tertentu, juga menggunakan kaedah akademik Islam yang jelas, yang nyata. Mungkin ada beberapa perkara yang kita tak setuju dengan dia, tu ijtihad dia, kita tidak masalah. Tapi cara dia mengguna manhajiyah, metodologi dia guna tu adalah tepat, adalah molek. Ini saya tengok banyak isu-isu yang diberi penjelasan oleh baba Espanyol, termasuk Harganyo. Harganyo adalah jawapannya cukup tepat sekali, bagus sekali, sama yang saya baca daripada kitab-kitab ulama zaman silam. Ni kita jangan keluar daripada baba tok guru kita yang berwibawa seperti baba Espanyol, jangan keluar daripada majlis kita, dan jangan keluar daripada Syekhul Islam Chula Ratchamontri. Pasal lagi hak saya nak ni adalah ahli akademik, ulama ahli akademik yang tidak berada dalam pergerakan parti politik, dan dia bebas berkecuali wasati, dan juga ada karya-karya dalam bentuk kajian buku-buku. Ya, inilah penjelasan pencerahan daripada saya mengenai siapa ulama yang kita kena dengar, kena ikut, dan kita boleh ambil pengajaran, ajaran daripada mereka. Terima kasih kan Muntun. Sekian, wassalam.